Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas mingguan 039. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik sepanjang minggu ini. Ismail Sabri disifatkan sebagai penakut dengan geng sendiri. Kluster Mahkamah dilantik sebagai timbalan speaker, Dewan Mulia bakal jadi sarkas. Najib sertai pentadbiran kerajaan bakal bawa kesan negatif. Assalamualaikum dan salam bahagia. Majlis Presiden Pakatan Harapan PH menyifatkan kenyataan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun bahawa undi percaya tidak perlu dilakukan di Parlimen pada 13 September ini sebagai biadab dan melanggar titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan berkata, kenyataan tersebut bertentangan dengan titah Seri Paduka Baginda ketika sesi menghadap di Istana Negara 17 Ogos lalu. Majlis Presiden PH berkata Tuanku bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik menurut perkara 40/2/A dan 43/2/A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Kenyataan itu turut mempersoalkan di mana letaknya logik dan kewarasan beliau yang berkata kuasa Seri Paduka Baginda melantik Perdana Menteri boleh ditidakkan dengan satu usul undi percaya di Parlimen apabila pembentangan usul tersebut dititahkan sendiri oleh Baginda. Sebelum itu, Idrus menyatakan lantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri mengikut Perlembagaan Persekutuan dan tidak perlu undi percaya di Dewan Rakyat kerana boleh menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Majlis Presiden PH turut mendesak Idrus meletak jawatan kerana menderhaka terhadap Seri Paduka Baginda dan mengkhianati Perlembagaan Persekutuan serta sistem demokrasi berparlimen. Sementara itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berseluruh menganggap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob takut dengan parti-parti dalam kerajaan berhubung tuntutan undi percaya. Presiden PKR itu berkata proses undi percaya merupakan tuntutan paling asas dalam mana-mana sistem demokrasi berparlimen serta pernah dilakukan Perdana Menteri sebelum ini iaitu Tun Hussein On dan Tun Abdullah Ahmad Badawi dan menyifatkan kegagalan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini melakukan sebagai penyebab beliau merudum jatuh. Katanya dalam pertemuan sebelum ini, Ismail Sabri membayangkan seolah-olah undi percaya tidak percaya dan mengatakan bahawa Ismail Sabri sebenarnya takut sesama mereka yang berada dalam kerajaan. Untuk rekod, Anwar yang turut disertai Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menemui Ismail Sabri di Pejabat Perdana Menteri pada 25 Ogos lalu. Persetujuan bersama turut dicapai sebelum ini dalam memperkasa fungsi Parlimen, memahami kepentingan kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik. Mengulas lanjut, Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson berkata, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun turut hadir semasa sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara bersama ketua-ketua parti pada 17 Ogos lalu. Ketika itu katanya semua sependapat, kemudian Agong menitahkan dalam kenyataan Istana Negara usul undi percaya perlu dilakukan. Namun tidak semena-mena keluar kenyataan Peguam Negara nak jaga Yang di-Pertuan Agong tidak perlu undi percaya. Gerakan Riset Malaysia telah menyerahkan satu memorandum kepada penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad memohon agar dilakukan semula perstrukturan Majlis Pemulihan Negara MPN. Ini kerana MPN dipengerusikan bekas Perdana Menteri yang gagal sebelum ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik ke jawatan itu bertaraf menteri. Pengarahnya Abu Hafiz Salihuddin berkata lantikan bertaraf menteri adalah cukup mengecewakan kerana MPN seharusnya diketuai dan dianggotai pakar-pakar kesihatan dan profesional. Menurut kenyataan itu, warkah juga diserahkan susulan selepas beberapa minggu mereka menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong memohon agar tiada campur tangan politik dalam MPN. Sementara itu, Ketua Sekretariat Riset Malaysia Dr. Nurul Ashikin memaklumkan permohonan perstrukturan semula MPN telah disokong 116 badan bukan kerajaan NGO yang menyatakan rasa tidak setuju terhadap pelantikan semula Muhyiddin. Beliau berkata Muhyiddin sebelum ini telah gagal mempengerusikan MPN dan tiada sebab kukuh untuk melantik semula ahli Parlimen Paguh itu ke dalam jawatan kuasa berkenaan.
Dalam perkembangan lain, peguam kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa 47 pertuduhan yang dikenakan terhadap anak guamnya itu sebagai satu bentuk penindasan berlebihan. Hisham Teh Pohtik yang mewakili Ahmad Zahid, 68 tahun, turut mendakwa pendakwa raya menunjukkan ketidakadilan dengan memilih untuk mendakwa Ahmad Zahid dengan jumlah pertuduhan sebegitu. Hal itu dimaklumkan pada hujahan akhir perbicaraan yang membabitkan Ahmad Zahid yang berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Tegas Hisham, undang-undang tidak membenarkan perkara itu berlaku, malah beliau berkata Ahmad Zahid tidak perlu untuk diadili sekiranya berpandukan kepada tuduhan rasuah dan Akta Pencegahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA 2001. Dalam hujahannya di hadapan Hakim Colin Lawrence Sikwara, Hisham memberitahu pendakwa raya juga melakukan ketidakadilan prosedur dan melanggar Seksyen 51A-1-C Kanun Tata Cara Jenayah. Menurut Hisham, pihak pendakwaan sebenarnya boleh menjumpai banyak bukti yang memihak kepada tertuduh. Contohnya bahawa maklumat yang didedah oleh tertuduh memberikan kekebalan kepada tertuduh dari pendakwaan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 30/7 Akta SPRM. Bahawa 31 cek berkenaan dengan caj pengubahan wang haram adalah dicop dan tidak ditandatangani secara peribadi oleh tertuduh. Bahawa penderma yang telah memberikan sumbangan telah mengatakan bahawa sumbangan yang mereka berikan semuanya dimaksudkan untuk tujuan amal atau keagamaan. Bahawa saksi atas tuduhan rasuah telah disahkan bahawa tiada unsur rasuah. Menurut Hisham lagi, pendakwa raya kini cuba menafikan tertuduh untuk mempertahankan imuniti di bawah Seksyen 30/7 Akta SPRM. Sebagai itu, pasukan pembelaan berpendapat pertuduhan mesti digugurkan kerana terdapat penyalahgunaan proses akibat terlalu banyak pendakwaan dan juga kerana ketidakadilan yang berlaku. Dalam pada itu, Ketua Pembangkang Dewan Negeri Perak, Dr. Abdul Aziz Bari berkata, melantik seseorang yang masih terpalit dengan kluster mahkamah akan menjadikan Parlimen bahan jenaka di dalam dan di luar negara. Ia merupakan respon kepada cadangan melantik Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang akan meninggalkan kesan kepada kemuliaan dan ketinggian Parlimen sebagai badan perundangan negara. Dia berkata ini kerana sosok berkenaan telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan di bawah Seksyen 32 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 pada 21 Januari tahun 2020. Menurutnya, masih ramai calon lain dalam Parlimen yang sesuai untuk dilantik ke jawatan berkenaan. Abdul Aziz turut menyifatkan kegairahan UMNO menabur jawatan kepada pemimpin parti itu sebenarnya bukti membelakangkan kepentingan rakyat. Selain akan mengabaikan teguran dan pesanan Raja-Raja Melayu yang mahukan kerajaan baharu ini bersih daripada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Ini menunjukkan bahawa pentadbiran yang diketuai Datuk Ismail Sabri tidak serius dan tidak komited kepada reformasi institusi yang dilaungkan sebelum ini. Katanya melihat kepada cadangan itu, reformasi yang dilaungkan hanyalah retorik politik dengan sekadar meneruskan budaya pimpinan kerajaan sebelumnya. Bekas pengerusi tabung Haji Abdul Aziz Abdul Rahim belum dibebaskan daripada pertuduhan rasuah. Demikian kata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. SPRM dalam satu kenyataan menegaskan bahawa hanya hujahan dan belum diputuskan oleh mahkamah. Peguam Bela Amir Hamzah Arsyad Selasa lalu memberitahu Mahkamah Rayuan bahawa laporan analisis keuangan oleh SPRM sebelum ini membebaskan Aziz daripada dakwaan rasuah. Amir berhujah di sebalik laporan berkenaan anak guamnya masih dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk menghadapi pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan projek jalan di Kedah dan Perak. Aziz dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 13 tuduhan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 12 Mac lalu menolak permohonannya untuk membatalkan kesemua tuduhan tersebut. Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan itu kemudian didengar di Mahkamah Rayuan. Sementara itu, SPRM melalui kenyataannya Rabu lalu menegur laporan media yang memetik hujahan tersebut seolah-olah menggambarkan Aziz telah bebas daripada kesemua pertuduhan. SPRM berharap orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes tersebut yang masih dalam perbicaraan sebelum mahkamah mendengar hujah balasan pendakwaan terhadap penghujahan pasukan Peguam Abdul Aziz 6 Oktober depan.
Sementara itu, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang kecewa apabila Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memungkiri janjinya untuk membuat penjelasan mengenai angka kematian brought in death atau kematian di luar hospital BID yang tinggi. Beliau berkata angka kematian BID jelas sekali jauh lebih tinggi daripada angka yang diumumkan setiap hari. Susulan kenyataan Khairi bahawa angka kematian tidak semestinya daripada 24 jam yang lalu kerana terdapat backlog yang panjang untuk mengesahkan punca kematian. Kit Siang melahirkan kekecewaan terhadap Khairi yang tidak memaklumkan data baharu yang diterimanya kerana beliau telah berjanji untuk bersifat lebih telus dan memberikan maklumat berkenaan COVID-19 yang lebih terperinci kepada orang awam. Tambah beliau, rakyat Malaysia masih menunggu hasil daripada janji Khairi untuk menyelesaikan masalah kadar kematian dibawa ke hospital yang tinggi. Terdahulu, Khairi memaklumkan bahawa kadar kematian harian akibat COVID-19 di Lembah Kelang tidak merujuk kepada keadaan sebenar disebabkan data kes tertunggak atau backlog. Katanya data yang dikeluarkan setiap hari sejak kebelakangan ini bukan kematian dalam tempoh 24 jam. Sebaliknya, ia adalah data yang dimasukkan selepas kemas kini dibuat. Kerajaan akan mendapat tanggapan negatif sekiranya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kembali diberi peranan dalam pentadbiran negara, demikian kata penganalisis politik. Menurut Profesor Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia, ini kerana kerajaan akan dilihat masih bahu mengetengahkan pemimpin politik yang mempunyai liability. Beliau berkata demikian apabila diminta mengulas mengenai saranan Setiausaha Agung Veteran UMNO Mustafa Yaakob agar Najib diberikan peranan dalam kerajaan seperti Mahyadin Yassin yang dilantik menjadi pengerusi MPN. Menyifatkan Najib sebagai mempunyai pengalaman, Mustafa berkata ia juga selaras dengan semangat keluarga Malaysia yang dibawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, Dr. Jama'i Hamil dari Universiti Kebangsaan Malaysia pula mempersoalkan jika saranan itu atas kedudukan Najib sebagai bekas Perdana Menteri, nama Dr. Mahathir Mohamad juga boleh dicadangkan. Pada 4 September lalu, kerajaan mengumumkan pelantikan Mahyadin sebagai pengerusi MPN sebagai menghargai peranannya sebelum ini. Namun, Azmi dan Jama'i bersetuju turut ada kesan positif jika ahli parlimen pekan itu menyumbang peranannya dalam MPN. Azmi berkata pelantikan itu akan sedikit sebanyak memberi kesan positif kepada akar umbi UMNO yang masih menghargai pengalaman Najib sebagai bekas pemimpin negara. Tetapi kalau nak dibandingkan, kesan negatif jauh lebih mendalam kerana bagi mereka yang sinis terhadap UMNO, ini boleh digunakan sebagai senjata untuk mengatakan UMNO tidak mahu berubah. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Saya Zawaz Yusuf. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.